Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini tajuk kita adalah Sayangi Sungai Kita. Aktiviti kita pada hari ini ialah menulis jawapan pemahaman berdasarkan teks. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 29. Mari kita sama-sama baca dan fahami teks Sayangi Sungai Kita. Situasinya ialah Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Antara maklumat yang diperoleh ialah pencemaran sungai dari punca tetap. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Yang pertama, pencemaran disebabkan oleh air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Yang kedua, pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Dan yang ketiga, pencemaran sungai disebabkan oleh pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Setelah mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai, Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Mari kita lihat soalan pemahaman yang diberikan. Soalan pertama, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Soalan ini menggunakan kata tanya di manakah, bermakna ia berkaitan atau jawapannya berkaitan mengenai tempat. Cara menjawab ialah kita mulakan dengan ayat pameran alam sekitar diadakan. Diadakan di mana murid-murid? Betul, diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Soalan yang kedua, apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Dalam soalan ini, perkara yang ditanyakan adalah mengenai maksud. Jadi, kita mulakan jawapan kita dengan maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah. Dapatkah murid-murid mencari jawapannya? Betul. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Kita beralih kepada soalan ketiga. Air sisa larut resap berpunca dari mana? Dari mana? Maksudnya soalan ini bertanyakan tentang tempat. Dari manakah air sisa larut resap itu berpunca? Kita mulakan jawapan kita dengan air sisa larut resap berpunca dari. Betul, dari tempat pelupusan sampah. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Soalan ini bertanyakan tentang sebab. Kita mulakan jawapan kita dengan kawasan Sungai Skudai dibersihkan. Apakah kata kuncinya murid-murid? Kata kuncinya ialah Sungai Skudai. Oleh itu, jawapannya ialah kawasan Sungai Skudai dibersihkan kerana ianya kotor. Kita beralih kepada soalan yang kelima. Apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Kata kuncinya ialah janji. Kita mulakan jawapan kita dengan janji Nabila dan rakan-rakan ialah. Cuba murid-murid cari kata kunci janji dalam teks ini. Betul, ianya berada pada ayat terakhir di perenggan yang terakhir. Janji Nabila dan rakan-rakan ialah untuk terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar.
Tahukah murid-murid, pencemaran sungai merendahkan kualiti air dan hidupan-hidupan akuatik sudah tidak sesuai untuk mendiami sungai. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi seorang yang bertanggungjawab dan kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Kita teruskan dengan petikan kita yang kedua. Murid-murid boleh merujuk buku aktiviti pada muka surat 32. Tajuk petikan ini ialah pilih yang menjimatkan. Dalam paparan, kita dapat melihat ibu membeli periuk elektrik baharu. Dan petikan ini adalah mengenai label kecekapan tenaga. Mari kita baca dan fahami bersama-sama. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Mari kita lihat soalan-soalan yang diberikan. Soalan yang pertama, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Fungsi label kecekapan tenaga ialah untuk mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Dengan mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan sudah semestinya kita akan membeli peralatan yang lebih tinggi ataupun yang lebih jimat penggunaan tenaga elektrik. Soalan yang kedua, di manakah boleh kita lihat label tersebut? Kita boleh melihat label tersebut. Betul, dilekatkan pada kotak atau pada peralatan elektrik. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan melalui apa, murid-murid? Melalui jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Penggunaan elektrik yang paling jimat ialah dari kadar 1 hingga 5, yang paling jimat adalah 5 bintang. Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Kata kuncinya ialah penjimatan elektrik. Dalam petikan, di bahagian manakah kita dapat menemui kata kunci tersebut? Betul, pada perenggan yang terakhir. Kebaikan amalan penjimatan elektrik ialah membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan petikan kita yang ketiga. Kita teruskan, sekiranya ahli keluarga atau ibu bapa ingin membeli peralatan elektrik, perhatikan label kecekapan tenaga. Pilihlah peralatan yang mempunyai tahap kecekapan tenaga yang jimat. Ingat, lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Seterusnya, murid-murid boleh bersedia dengan buku aktiviti muka surat 33. Paparan ini menunjukkan sambutan Hari Sungai Sedunia yang diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September.
Dalam paparan ini juga dinyatakan kepentingan sungai, iaitu sebagai sumber air tawar yang utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan serta sistem pengangkutan. Dalam paparan juga memberitahu tentang peranan kita dalam mendidik anak-anak agar menyayangi alam sekitar. Masyarakat menyertai kempen menyayangi sungai, peranan kita dalam bergotong royong membersihkan sungai dan melaporkan pencemaran yang berlaku. Dalam paparan juga dinyatakan tujuan sambutan Hari Sungai Sedunia, iaitu untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Mari kita perhatikan soalan pemahaman yang diberikan. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Apakah kepentingan sungai? Kepentingan sungai ialah, jawapannya ada pada bahagian ini. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Soalan ini sebenarnya berkaitan dengan peranan kita dalam menjaga kebersihan sungai. Kita boleh menjaga sungai dengan, jawapannya ada, betul pada bahagian peranan kita. Mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Soalan ini meminta sebab ataupun tujuan. Hari Sungai Sedunia diadakan untuk, betul, jawapannya terletak pada bahagian ini, untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Ingat ya murid-murid, sungai adalah sumber air tawar yang utama. Selain untuk kegunaan kita, air sungai juga merupakan habitat haiwan akuatik. Oleh itu, sama-samalah kita menjadi warga yang bertanggungjawab menjaga dan memelihara kebersihan sungai. Baiklah murid-murid, selepas ini cikgu minta murid-murid lengkapkan jawapan pada muka surat 32 dan 33 buku aktiviti jilid 2. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.